Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan belajar bacaan tebal dan nipis. Bagaimana nak menyebut huruf-huruf yang dibaca dengan tebal dan dibaca dengan nipis. Tafkhim bermaksud tebal. Bacaan ini terjadi pada semua huruf isti'la, iaitu huruf kha umpamanya. Kha, sa, da, gha, ta, qa, dha. Ataupun dihimpun dalam rangkai kata khussa, daghtin, kidh. Senang aja bila kita menyebut huruf ni, huruf tu meninggi. Ta, sa. Kita tak sebut sa, ta kan. Jadi walaupun tak hafal pun tak apa, mana huruf tebal nak hafal susah, tapi kita boleh sebut ketika menyebut huruf itu suara kita meninggi ke atas, menghala ke langit. Okey. Bacaan tebal juga terjadi pada huruf ra dalam beberapa situasi. Okey. Kemudian apabila huruf lam pada kalimah Allah didahului dengan baris atas ataupun depan. Ini antara huruf ra dan lam ini yang kadang-kadang ada tebal situasi, tapi ada juga situasi dibaca dengan nipis. Kaedah bacaan yang untuk ra yang dibaca dengan tafkhim ataupun ra yang dibaca dengan tebal. Yang pertama, ketika ra berbaris di atas dan hadapan serta kedudukannya sama ada pada awal, tengah ataupun hujung kalimah. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun. Ra yang berbaris di depan. Al kafirun, ru dibaca tebal. Tak boleh baca kafiru dibaca tebal. Kemudian ra yang berbaris di atas. Alam tara ra. Alam tara kaifa fa'ala. Okey. Kemudian yang kedua, ketika ra berada di akhir kalimah. Okey, dan ia dibaca secara diwakafkanlah. Manakala sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas ataupun baris hadapan. Contoh, alhaakumut takatsur. At-takatsur, ra tu dimatikan dalam keadaan tebal. Bila mati saja ra ni, tak perlu lagi lihat ra tu berbaris atas ke bawah ke depan, kena tengok sebelum dia. Contoh ni, inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar, ra tu dimati dengan tebal. Tak boleh baca al-kautsar, itu nipis. Tebal macam mana? Al-kautsar, tebal. Okey. Sama juga, inna syani'aka huwal abtar. Yang seterusnya, contoh seterusnya ialah ketika ra berada di akhir kalimah dan dibaca secara waqaf, sebelumnya terdapat huruf yang bertanda sukun ataupun mati, atau huruf mat. Manakala sebelum hurufnya bertanda mati ataupun mat itu terdapat huruf yang berbaris atas ataupun hadapan. Kita lihat contoh untuk lebih jelas. Min tahtihal anhar, dibaca tebal. Al-anhar, tidak boleh baca al-anhar, tapi anhar, tebal. Juga di sini kalau kita lihat huruf ra berbaris di bawah. Tapi bila ra tu nak diwakafkan, kena mati. Bila ra tu mati, tengok sebelumnya. Mati juga, dan sebelumnya jika dia berbaris di atas, maka dibaca dengan tebal. Wal 'asr, bukan wal 'asr atau nipis. Tebal macam mana? Wal 'asr, gitu. Yang lain, inna rabbana laghafurun syakur. Innal insana lafi khusr. Kemudian kita lihat yang contoh seterusnya, apabila ra bertanda sukun, iaitu ra yang mati, didahului oleh huruf yang berbaris bawah dan selepasnya diikuti huruf isti'la yang tidak berbaris bawah. Sekali lagi, apabila huruf ra bertanda sukun mati, ra mati, didahului oleh huruf yang berbaris bawah dan selepasnya diikuti huruf isti'la. Contoh,
Kitaban fi qirtas. Asalnya ra mati sebelum baris bawah tu nipis. Kir. Tetapi oleh kerana sebab huruf selepas daripada ra ada huruf yang isti'la, maka kita baca dengan tebal. Fi qirtas, fi qirtas, dibaca tebal. Sama juga contoh ini, inna rabbaka labil mirsad, labil mirsad. Kemudian yang seterusnya, apabila ra yang bertanda sukun ataupun mati didahului hamzah wasal, dan sebelumnya lagi terdapat huruf yang berbaris di bawah. Contoh, amirtabu, amirtabu, dibaca tebal ra mati. Sini dibaca dengan tebal, tidak dibaca dengan nipis. Amir, tapi dibaca amir, amirtabu. Juga sama pada contoh yang seterusnya, illa liman irtada, illa liman irtada, dibaca dengan tebal. Baik, seterusnya bacaan ra yang dibaca dengan tarqiq, secara tarqiq ataupun secara nipis, iaitu apabila huruf ra berbaris di bawah. Contoh, min syarri, min syarri, min syarril waswasil khannas. Kemudian ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, ilafihim rihlata ri, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Kemudian contoh seterusnya, huruf ra yang bertanda sukun, ini ra yang dibaca dengan nipis ya. Ra yang bertanda sukun didahului oleh huruf yang berbaris bawah, dan selepasnya tidak ada huruf isti'la, huruf yang tebal, sifat tebal ataupun tinggi ya. Fihi ma min syirk, fihi ma min syirk, nipis. Kemudian contoh, min ali fir'aun. Kalimah fir'aun yang banyak dalam Quran tu, ra tu dibaca dengan nipis. Kenapa? Sebelumnya berbaris di bawah, fa tu baris di bawah, kemudian selepas ra mati tu adalah huruf ain, bukannya huruf-huruf isti'la. Min ali fir'aun, dibaca dengan nipis ra tu. Kenapa? Sebelumnya berbaris di bawah dan selepasnya tidak ada huruf isti'la. Kemudian huruf ra yang berada di akhir kalimah yang dibaca secara waqaf dan didahului oleh huruf ya mad ataupun huruf huruf ra yang telah didahului oleh huruf ya yang bertanda mati. Kita lihat contoh, tasaddaqu khair. Ini ceritanya kalau kita waqaf. Ini waqaf, tasaddaqu khair, dibaca dengan nipis. Adapun kalau kita sambung, kembali kepada asal, ra baris di depan dibaca tebal, khairul lakum. Kalau kita berhenti, khair, nipis. Sama juga, innallaha ala kulli syai'in qadir, dibaca dengan nipis. Okey, kemudian huruf ra yang keempat, huruf ra yang berada di akhir kalimah dan dibaca secara waqaf. Ketika itu huruf ra didahului oleh huruf yang bertanda sukun mati dan sebelumnya lagi didahului oleh huruf yang berbaris di bawah. Ma ji'tum bihi sihr, as-sihr. Ra tu dibunyikan, walaupun di hujung bila kita waqaf kena bunyikan sifat ra tu, ra, tapi ra tu dibunyikan dengan sifat nipis, as-sihr, bukan as-sihr atau tebal. Ma ji'tum bihi sihr, dibaca dengan nipis. Itulah sebahagian daripada bacaan tebal dan nipis ataupun disebut at-tafkhim wat-tarqiq. Selamat beramal. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi